minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka khalaqul azim wa innaka sami'un alim. Innaka ghafurur rahim. Innaka rabbul arsyil azim. Innaka al-barul jawadul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Rashidi kita, Tuan Imam Organisasi Surau Jumaat Asyakirin, puan-puan, tuan-tuan yang dikasihi, disayangi, dicintai Allah sekalian. Apa khabar, semua sihat? Alhamdulillah. Pertama sekali saya mohon berbanyak-banyak kemaafan atas kelewatan. Saya memang ingat saya sampai sebelum maghrib, awal dari tuan-tuan perempuan. Ya, tapi jauh dari nilai dan nampaknya orang balik kampung lagi pasal hari Isnin cuti. Ya, jam lagi sekali minggu ini. Dan aksiden di Menara Perkeso 5-6 buah kereta juga. Jadi banyaklah cabarannya nak sampai. Sebagaimana Ustaz kata, ini kali kedua, Alhamdulillah. Sampai baru saya ingat ini kali kedua. Ingat nama tak perasan dah kali kedua. Apapun syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah permudahkan urusan kita pada hari ini. Puan-puan, tuan-tuan, perasan tak hari ini Allah mudahkan urusan kita banyak perkara? Ya, daripada pagi ingat balik, daripada bangun subuh sampailah ke maghrib, banyak urusan Allah mudahkan, tetapi kita tak cukup bersyukur. Ya, tapi bila fikir balik, bangun pagi macam mana, ya, lepas itu urusan keluarga, urusan anak-anak, urusan isteri, urusan suami, kemudian urusan kerja, urusan sekolah, urusan ibadah, urusan tubuh badan, semuanya Alhamdulillah lancar. Maka masih sempat lagi kita bersyukur. Ya, syukur Alhamdulillah. Jadi anak-anak yang dikasihi Allah sekalian pun ramai nampaknya malam ini. Anak-anak kita ni, tuan-tuan, generasi apa ya? Z. Generasi Z lahir sehingga tahun 2010. Habis dah generasi Z, semua dah lahir. 2011 hingga 2025 generasi Alpha. Jadi ramai yang di sini angkat tangan anak-anak lahir 2010 dan ke atas, berapa orang? Lahir selepas 2010, berapa orang? Sudah. Ada seorang, ada dua, ada tiga orang. Kat depan ni, adik lahir tahun berapa, dek? 2000? Betul lah, dia confused. Pasal lahir 2010, dia nak kata yang mana ni, Z ke? Kalau 2010, Z lagi. 2011 dah jadi Alpha. 2026 anak cucu kita lahir jadi generasi Beta. Maka pada masa itu ibu-ibu melahirkan beta-beta. Ya, kalau tidak kita letakkan diri, posisikan diri kita sebagai ahli ataupun sebagai orang-orang yang didambakan syurga, payah kita nak mendidik anak-anak kita. Hari ini pun payah. Betul ya, perempuan? Jarang saya nampak jemaah surau kalau kuliah-kuliah begini yang ramai muslimin dari muslimat. Ustaz Rashidi buat macam mana? Tapi di sini nampak gayanya ramai muslimin. Allahu Akbar, tahniah. Inilah pemerkasaan qawam, ya, ataupun pemerkasaan pelindung, penyelamat, penyedia, perawat. Semuanya itulah dalam rumah tangga, itu qawam. Hasil daripada pemerkasaan qawam ini, maka kita lihat di surah Jumaat Asyakirin ramai para qawam yang hebat. Tahniah saya ucapkan, semoga dipermudahkan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi tajuk kita adalah wanita dambaan syurga. Ya, dia jadi lebih pada orang perempuan. Pasal orang lelaki setiap minggu ada khutbah Jumaat, tak campur dengan kuliah pagi, kuliah maghrib, kuliah subuh dan sebagainya. Jadi dambaan syurga. Sebelum itu saya nak tanya, berapa ramai yang nak masuk syurga? Angkat tangan. Alhamdulillah, hampir 1/3 daripada jemaah masjid dah surau Jumaat. Ya, walaupun tak semua angkat tangan, saya pasti semua nak ke syurga, betul? Ada setengah tu dia tengah fikir pasal nak kena bincang dengan suami dulu. Kalau nak pergi mana-mana kena tanya suami dulu. Nak masuk syurga pun nak kena tak payah tanya. Ya, nak masuk syurga tak payah tanya. Suami tak bagi, kita pergi juga. Ya, syukur alhamdulillah Allah janjikan itu pada kita. Jadi kata Abdullah bin Al-Mubarak daripada Ibnu Sa'id daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Abdullah Al-Mubarak? Penghuni syurga itu sentiasa dalam keadaan suci dan sempurna. Ya, kalau penghuni itu lelaki, suci dan sempurna. Kalau penghuninya perempuan, suci dan sempurna. Ya, Ummu Salamah ataupun nama asalnya Asma bintu Yazid, gelarannya Ummu Salamah. Ummu Salamah apabila ditanya oleh Nabi ataupun ditanya, apabila bertanya, Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang surah Al-Waqi'ah ayat 37. Kita biasa dengar uruban atroba. Apa maknanya uruban atroba? Digambarkan ahli syurga itu orang yang menyintai jodohnya dan sentiasa muda sebaya belaka. Ya, sebab itu bila Rasulullah bergurau dengan seorang makcik, dia kata makcik ni tak akan dapat masuk syurga. Sebab orang yang masuk syurga ini orang yang muda. Menangis makcik tu. Nabi tak cakap lagi orang masuk syurga ni orang macam mana. Ya, jadi bila dia menangis, dia rasa sedih. Akhirnya Nabi kata, sebab makcik masuk syurga, makcik akan jadi muda, uruban atroba, yang menyintai jodohnya dan sebaya semua. Ya, saya pernah juga dalam beberapa diskusi, kita kata berapa ya umur muda? 30 muda, 60. Kepada orang umur 70, umur 60 itu muda. Kepada orang umur 40, 30 itu muda. Kepada yang umur 20, 30 tua. Betul kan? Yang umur 18, katanya 25 itu tua. Jadi subjektif umur muda, umur tua. Apapun, mereka semuanya sebaya. Dan mereka ada jodoh masing-masing di dalam syurga. Kalau kita sebut di mana destinasi yang paling indah yang semua orang nak pergi, di mana perempuan tuan-tuan? Tak ada orang jawab yang lain, mesti jawab syurga. Kalau tanya siapa makhluk yang paling indah, yang paling sempurna, siapa jawapannya? Bidadari. Bidadari itu di mana? Di syurga. Ya, dan juga apabila ditanya oleh Ummu Salamah kepada Rasulullah, siapa yang paling utama, bidadari di syurga atau bidadari yang berasal daripada wanita mukminah di dunia? Sebab bidadari ini ada dua jenis. Satunya yang memang Allah cipta jadi bidadari. Bidadari ini makhluk yang lain, tidak sama macam kita. Ya, yang Allah cipta dia terus jadi bidadari, terus duduknya di syurga. Yang mana kata Ummu Salamah lebih baik, yang ini atau wanita mukminah yang apabila dihitung amalnya diposisikan mereka itu di syurga? Mana lebih baik? Apa jawab Nabi?
yang berasal dari dunia kerana mereka ini pernah solat, mereka pernah berpuasa, mereka pernah bersedekah. Berbanding yang memang jadi bidadari, terus jadi bidadari, mereka tidak pernah solat, tidak pernah puasa, tidak pernah bersedekah. Jadi yang lebih mulia adalah yang berasal daripada dunia. Justru kita berada di sini perempuan adalah untuk mencari jalan, memposisikan diri kita di syurga. Sebab itu kita perlu jadi mukminah solehah. Banyak jalannya dan banyak pantangnya. Jalan yang banyak itu sampai kita tak tahu nak pilih yang mana satu, Ustaz. Ada yang langsung tak pilih-pilih. Jadi itulah apabila Ummu Salamah, banyak kali saya sebut Ummu Salamah ya. Kenapa orang lain tak ada? Ummu Salamah ini sebagaimana namanya Asma bintu Yazid, gelarannya Ummu Salamah, seorang wanita pada zaman Nabi yang lantang bersuara, yang fasih lidahnya, tajam akalnya, kurang malunya. Kurang malu itu sehingga dia tidak malu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kurang malu, bukan tak malu. Kurang malunya apabila dia boleh bertanya, sehingga digelar juga sebagai khatibatun nisa, juru bicara wanita. Sebab apa? Sebab kalau nak tanya apa-apa pada Nabi, suruh Asma ini tanya, ataupun Ummu Salamah ini, dia boleh bertanya. Sehingga suatu hari Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu Nabi bersama dengan para sahabat, Ummu Salamah kata, "Ya Rasulullah, kami beriman dengan engkau dan kami beriman dengan Tuhan engkau. Engkau seperti ibu dan ayah bagi kami, lelaki dan perempuan. Lalu aku mewakili para wanita di belakangku ingin bertanya kepada engkau ya Rasulullah. Lelaki-lelaki di sisi kami, mereka menghantar jenazah ke kubur, mereka menziarahi orang sakit, mereka solat berjemaah, mereka berlawan di medan perang. Pasti mereka ke syurga. Tetapi kami wanita-wanita hanya terpingit di dalam rumah-rumah kami, hanya melayan suami-suami kami, melahirkan anak-anak mereka, dan itulah akhirnya hidup kami. Mana mungkin kami ke syurga?" Kata Ummu Salamah. Nabi apabila dengar soalan itu, Nabi pandang para sahabat. Pernahkah engkau dengar soalan begini baik daripada seorang wanita? Sahabat kata apa? Ya Rasulullah, kami tidak pernah tahu ada wanita yang bijak. Sebab kebanyakannya bukan nak kata orang perempuan tak pandai, tak bijak, tapi pada masa itu orang perempuan tidak bertanya, tidak bercakap, tidak berilmu. Jadi datang seorang ini perempuan yang boleh bertanya begini, sampai Rasulullah kagum. Tanya para sahabat, sahabat kata tidak pernah kami tahu ada wanita yang bijak begini. Akhirnya Nabi pandang kepada Ummu Salamah, kepada Asma bintu Yazid ini Nabi pandang dia semula. Nabi kata, "Wahai Asma, wanita-wanita yang duduk di rumahnya, taat dan patuh kepada suaminya, merawat suaminya jika mereka sakit, maka mereka mendapat pahala sama seperti lelaki-lelaki yang engkau sebutkan tadi." Yang macam mana? Yang berjuang di medan perang. Yang macam mana? Solat berjemaah. Yang macam mana? Yang menghantar jenazah ke kubur. Yang macam mana? Yang menziarahi orang sakit. Jadi orang perempuan tak payah buat semua itu, hanya berada di dalam rumah, melayan suaminya, merawat sekiranya suami sakit, ikhlas kuncinya, maka insya-Allah itulah ganjarannya. Apa jawab Asma? La ilaha illallah, aku akan sampaikan kepada wanita-wanita di belakangku. Jadi perempuan nak kata apa di situ?
Bukan Asma kata, orang lelaki berperang, saya pun nak berperang. Orang lelaki ziarah kubur, saya pun nak ziarah kubur. Orang lelaki ziarah orang sakit, saya pun nak ziarah orang sakit. Orang lelaki berperang, saya pun nak pergi berperang. Supaya orang lelaki masuk syurga, saya pun boleh masuk syurga. Cara masuk syurga orang lelaki dengan orang perempuan tidak sama. Kalau tidak, tak payah Allah bezakan penciptaan lelaki dan perempuan. Kalau semuanya sama, lelaki dan perempuan. Ini sebab tidak sama, maka kita perlu tahu apa yang kita buat, apa yang kita tidak perlu buat. Ya, jadi selesailah pertanyaan Asma yang pertama. Banyak ke Asma tanya ni? Ya, seorang wanita yang lain yang juga selalu bertanya, Ummu Imarah Al-Ansariyah, ya, dapat dalil ataupun dapat wahyu kepada Nabi, Nabi sampaikan kepada para sahabat. Boleh tak kita bayangkan macam mana keadaan Nabi pada masa itu sewaktu menerima wahyu? Pada tahun berapa Masihi kali pertama Nabi menerima wahyu, tuan-tuan? Berapa Masihi? Di Gua Hira. Saya tak dengar ke? Tak ada orang jawab. Ya, di Gua Hira. Kan kita naik Gua Hira kan? Tak ingat dah. 610 Masihi. Ya, ingat dah tu. 610 Masihi. Kemudian apabila Nabi menerima wahyu, tu saya ceritalah macam mana Nabi takut dan sebagainya. Nabi mula menyampaikan wahyu yang sampai kepada Nabi kepada para sahabat. Ya, sahabat lelaki Nabi pada masa itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq antaranya, Zubair Al-Awwam, yang akhirnya Zubair itu menjadi abang ipar Nabi kerana Zubair berkahwin dengan Asma binti Abu Bakar. Nabi berkahwin dengan adik Asma iaitu Aisyah binti Abu Bakar. Siapa? Sahabat cilik Nabi pada masa itu yang sentiasa bersama Nabi sewaktu Nabi menyampaikan wahyu. Ali bin Abi Thalib yang juga sepupu kepada Nabi. Siapakah wanita pada masa itu yang selalu menjadi wanita pertama menerima wahyu dari Nabi yang Allah turunkan? Siapa wanita itu? Siapa? Ia pandai, Khadijah binti Khuwailid. Kemudian berkembang sampailah ramai Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun, kemudian ke Madinah 10 tahun. Wahyu-wahyu yang turun itu sampai kepada wanita juga kan? Kata Ummu Imarah Al-Ansariyah, wahyu yang sampai kepada Nabi, Nabi sampaikan kepada kami, tak sebut tentang wanita. Jadi kami ni macam mana? Kata kami berbeza, tapi tak ada wahyu kepada kami khusus tentang wanita. Jadi Nabi nak kata apa? Takkan Nabi nak reka wahyu? Nabi bukan wahyu itu bukan daripada kalam Nabi, tetapi dari Allah. Jadi apa yang Nabi buat? Tak buat apa. Akhirnya Allah yang maha mendengar tahu apa yang disoal oleh Ummu Imarah Al-Ansariyah ini. Apa respon Allah Subhanahu wa ta'ala? Inilah sebab turunnya ayat surah Al-Ahzab ayat yang ke-35. Allah kata apa? Nak cari tu imam ni. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was-sadiqina was-sadiqat was-sabirina was-sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-saimina was-saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat a'addallaha lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ambil nak suruh sebut perempuan kan?
Jadi Allah sebut satu-satu, lelaki perempuan, lelaki perempuan, lelaki perempuan. Mula-mula apa? Muslimin, muslimat. Dia ada 10 perkara, tuan-tuan perempuan sekalian. Sebab kita ada tuan-tuan juga, jadi saya sebut Al-Ahzab. Kenapa? Sebab Al-Ahzab ini juga menitahkannya kepada lelaki. Kalau jemaah semua wanita, saya hurai dalam konteks wanita sahaja. Ini ada lelaki. Jadi Allah sebut Al-Ahzab ayat 35 itu lelaki perempuan, lelaki perempuan, lelaki perempuan sampai 10 cirinya, dan akhirnya apa yang berlaku? A'addallaha lahum maghfiratan, mereka semuanya ini akan diberi pengampunan, wa ajran azima, dan pahala yang besar. Jadi bila sudah dapat pengampunan, dapat pahala yang besar, pergi ke mana? Pergi ke syurga. 10 perkara. Jadi saya katakan kita buat 10 perkara ini, yang lain-lain menjadi sampingan sahaja dalam hidup kita. Buat hak 10 ni dulu. Apa benda 10 ini puan-puan tuan-tuan yang saya sebutkan tadi? Balik nanti kita ambil kertas, kita ambil pen, kita tulis hak 10 ni, letak markah pada diri sendiri. Ya, barulah kita muhasabah, kita ukur hak ni, kita buat ke langsung tak buat lagi, lepas ni kena buat. Sebab 10 ini yang menjamin diampunkan dosa dan diberi pahala yang banyak. Yang pertama, Islam dulu. Kena jadi Islam. Islam itu apa? Islam tak kita ni? Islam. Tapi Islam itu bagaimana menjadi Islam? Manusia itu bagaimana menjadi Islam? Yang pertama mesti bersyahadah, kan? Hari-hari kita bersyahadah. Yang kedua mesti solat 5 waktu. Kemudian puasa di bulannya, iaitu bulan Ramadan. Kemudian menunaikan zakat. Kemudian menunaikan haji. Jadi 5 perkara kita buat ni baru cukup ciri yang pertama, iaitu Islam. Tapi kalau ciri pertama ini kita tak cukup lagi. Tak cukup kat mana? Tak pergi haji lagi. Jadi macam mana tak jadi Islam ke kita ni? Tidak, Islam. Tetapi pastikan kita ikhtiar dan berusaha untuk cukupkan. Solat kita sekarang grade A ke, grade B ke, C ke, atau fail lagi? Itu kita sendiri yang nilai. Orang tak boleh nilai sebab hanya kita yang tahu. Jadi kalau sekarang ni B, maka kita kena naikkan A. Kalau gagal, tak lulus lagi, maka luluskan dia. Usaha kita nak jadikan A itu, Allah sedang menilai dan memerhati. Tak boleh pergi haji, tak dapat panggilan lagi, duit tak cukup lagi, tapi kita ikhtiar. Ikhtiar macam mana? Buka akaun tabung haji. Lepas itu duit yang ada kita letak sikit-sikit supaya lama-lama cukup. Ya Allah, giliran 75 tahun lagi. Macam mana duit cukup, giliran lambat. Jadi kita tanya, boleh ke merayu? Akhirnya tabung haji kata boleh merayu. Daftar hari ni 5 tahun genap, esok boleh buat rayuan. Kita pun tunggulah 5 tahun buat rayuan. Dah buat rayuan tu kita kena standby. Kalau tabung haji telefon, puan lagi 2 hari puan perlu berangkat. Kita pun sudah kerja dah. Siapa nak hantar anak sekolah? Ada orang Kelantan ke sini? Mana? Angkat Allah, cepatnya angkat tangan aja. Terkejut. Dia takut apa? Takut orang duduk ceras lama dah, kan? Tak ngaku orang Kelantan. Duduk sini 2 minggu tak ngaku dah. Tapi ada, kan? Kadang-kadang saya terkeluar, boleh ya? Boleh faham, kan? Tak faham angkat tangan. Jadi Allahu Akbar, kena ikhtiar. Jadi Allah nampak, tak capai, tak sampai pergi haji, tapi ikhtiar ada. Berbanding dengan daftar, tidak. Dah daftar boleh merayu, tak merayu pun biarlah. Dah 70 lah nak merayu apanya. Kalau dah rezeki dapatlah, tak dapat sudah. Ikhtiar ada tu. Tak cukup. Ya, ada juga yang merayu, tapi bila tabung haji telefon, dia kata Allah, last minute sangat ni, tak bolehlah, minta maaf ya. Maknanya tak bersedia. Bila merayu kena
Bersedia, tak kira lah seminggu ke 2 hari ke, ya, simpan terus, beli kain ihram terus, beli telekung terus yang kita nak bawa. Jadi itu baru haji. Zakat kita, zakat kita dah habis ke kita bayar yang mana kita patut bayar? Bukan zakat badani ataupun zakat fitrah sahaja, zakat ternakan, zakat perhiasan, zakat emas, zakat perniagaan, zakat saham, zakat pendapatan, semua zakat. Tak selesai yang ini, tidak sempurna lagi. Nak bayar tapi rasa belum mampu, bayar setakat mampu, itu zakat. Puasa pula, adalah dulu-dulu tak puasa, dah ganti belum? Tak ada siapa pun nak jawab kan. Kalau jawab tu maknanya dia lah itu tak ganti. Ya, ganti dah ke belum? Sebab itu menjadi hutang kita dengan Allah, bukan hutang dengan manusia. Ya, hutang dengan Allah maka kena bayar pada Allah. Kalau pernah mungkin ayah kita, mak kita masa kita jaga, sebab tu mereka uzur, tua, sakit tua, mungkin ada yang tidak berpuasa, ya, sebulan ayah tak puasa sebelum meninggal. Nak ganti, tak boleh ganti pasal sakit tua. Dia tak sembuh sakit tua ni, boleh sembuh sakit tua. Jadi kita yang jaga, kita tahu ayah kita tak puasa sebulan sebelum meninggal tu, Ramadan terakhir sebulan tak puasa. Apa kita buat? Ya, bayar fidyah 30 hari, bayar fidyah menggunakan harta ayah kita. Jadi ayah kita tak ingat apa dah, tak tahu apa dah. Anak yang jaga ni, ayah meninggal duk bayar hutang ikan bawal ada tak bayar lagi, santan ada tak bayar habis. Tetapi fidyah itu lupa kita, jadi kena bayar. Begitu juga ibu-ibu yang masa mengandung bulan Ramadan tak larat nak puasa. Tak larat itu sebab dia mengandung atau kerana bayi dalam perut diancam bahaya sekiranya tidak puasa. Lain hukumnya. Ya, kalau tak puasa disebabkan bimbang bayinya itu mudarat, maka kena bayar fidyah. Kalau tidak puasa kerana dia sendiri bimbang badannya itu mudarat, maka kena balik semula fardu ain. Ya, saya sebut sikit-sikit sahaja. Ini hutang kepada Allah, kena bayar untuk cukupkan ciri pertama tadi, iaitu Islam, hutang solat dan sebagainya. Kemudian yang kedua, wal mu'minina wal mu'minat, yang beriman lelaki dan yang beriman perempuan. Nak jadi orang yang beriman, nak beriman kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat Allah, kepada kitab Allah, kepada Rasul-Rasul Allah, kepada qada dan qadar Allah, dan kepada hari akhirat. Lengkap itu baru ciri yang kedua. Jadi nak beriman kepada Rasulullah itu macam mana nak beriman pada Rasulullah? Syekh Saleh Al-Utsaimin kata nak beriman pada Rasulullah kena buat 20 perkara. Tapi 20 itu Masya Allah, tuan-tuan, perempuan, payahnya kita nak buat hak 20. Tapi kata dia sekurang-kurangnya kita buat 4 perkara. Kita pun pilih 4 lah. Ya, apa benda yang 4 itu? Kita kena kenal Rasul kita. Jadi kita kenal Nabi dah. Nabi terima wahyu tadi tak ingat 610 Masihi. Kenal macam mana tu? Ya, kenal atau tidak dengan Rasulullah? Berapa ramai isteri baginda Rasulullah? Kenapa isterinya itu berbeza-beza, wataknya berbeza-beza, umurnya berbeza-beza, latar belakangnya? Ada isteri baginda Rasulullah anak seorang hartawan. Ada isteri baginda Rasulullah yang lahir daripada keluarga para rasul. Ada baginda Rasulullah isterinya yang orang susah. Ada isteri baginda Rasulullah yang umurnya jauh lebih tua, ada yang jauh lebih muda, ada yang sebaya, ada yang digelar tidak berwajah. Sebab apa? Tak cantik.
Kenapa semua itu ada? Supaya ia dekat dengan kita. Jadi apa masalah yang berlaku di antara baginda Rasulullah dengan isteri-isteri baginda, mesti ada yang hampir-hampir dengan kita daripada ramai-ramai itu. Siapa isteri baginda yang kedua? Ini syarat beriman yang pertama, kena kenal Nabi. Syarat beriman pada Nabi yang pertama, kena kenal Nabi. Isteri baginda yang kedua itu siapa? Google takji. Siapa yang kedua? Nampak dah, kita tak kenal. Kita tak kenal Rasulullah. Siapa isteri Ashraf Muslim yang kedua? Kan kita dapat jawapan itu. Saudah. Selepas Khadijah, Nabi mengahwini Saudah. Yang ketiga, bunyi sikit-sikit, bunyi Aisyah sikit. Betul dah tu ya. Tak tanya yang ke-8, yang kedua aja saya tanya. Tapi di situ kita boleh fikirkan, ya Allah, rupanya aku ni tak kenal pun Nabi. Ya Allah, ya Tuhanku, apa yang aku buat 35 tahun ini, ya Allah, sampai tak kenal siapa isteri baginda Rasulullah. Sampai tak tahu tahun berapa Nabi menerima wahyu. Tapi kalau Maulidur Rasul tu lah berkawat bukan main. Ya, baju tu segala warna ada. Setiap tahun tak pernah gagal berkawat rehearsal. Pengsan masa rehearsal. Tapi orang tanya, tahun berapa Nabi terima wahyu? Tak tahulah. Kan? Kita pun lama-lama rasa, alah, kita kena baca buku lah ni, Sirah Nabawiyah. Kemudian, apa syarat yang kedua beriman pada Nabi? Tadi kita kenal Nabi. Yang kedua, kita tahu apa yang dibawa oleh Rasulullah kepada kita. Sebagaimana saya katakan, yang terbaik kita tahu semua. Tapi pasti kita tak mampu. Tapi kita cuba untuk tahu. Itulah yang Allah perhati, tengok. Ada yang cuba, ada yang langsung tak nak ambil tahu. Ya, beza dengan orang yang cuba tahu, tapi tahu lepas tu lupa. Tak apalah, nak buat macam mana. Tapi dia cuba untuk tahu. Ya, berbanding dengan tak nak ambil tahu langsung. Kemudian yang ketiga, beriman dengan Nabi. Dah tahu tentang apa yang Nabi bawa, kena benarkan ia. Maknanya percaya. Ya, ni Nabi duk cerita naik Isra' Mi'raj, naik Buruj, kita pun ya, macam tak logik lah. Maknanya apa tu? Tidak beriman. Sebab kita tidak membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah, tanda tidak beriman. Yang keempat, yang terakhir, dah tahu, dah kata benar. Apa lagi yang keempat? Buat apa yang Nabi suruh tu. Dah tahu dah. Nabi kata 4S ke syurga. Apa dia? Afsyus salam, menyebarkan salam. Jadi jumpa orang, bagi salam. Apa lagi selepas salam? Silaturahim. Sambung silaturahim. Tak kenal orang, kita cuba nak kenal. Kemudian apa lagi? Sedekah. S kan? Betul? Salam, silaturahim, sedekah. Yang keempat, solat di waktu orang tidur, solat malam. 4S ke syurga. Dah syurga juga tu. Baiklah, selesai ciri yang kedua, mukminin mukminat. Saya bawa tadi beriman pada Nabi. Banyak lagi, kena beriman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah. Apa yang kita mau Allah tak bagi. Akhirnya Allah bagi apa yang kita tak mau. Kita terima takdir itu buruk bagi kita. Tetapi tidak ada yang Allah buat pada kita itu buruk. Yang Allah hantar pada kita itu semuanya baik di sisi Allah. Tapi kita yang kata ini buruk untuk kita, ini baik untuk kita. Bagi Allah semuanya baik untuk kita. Ya, cuma kita tidak tahu hikmahnya hari ini. Kita mungkin tahu kenapa anak saya Allah ambil itu meninggal COVID, ini meninggal kemalangan jalan raya, hak abangnya pula lemas dalam sungai. Semua itu takdir baik atau takdir buruk? Takdir buruk. Tapi kita kena terima. Tetapi di sisi Allah itu tidak buruk untuk kita. Dan kita tahu itu tidak buruk bila? Mungkin hari akhirat baru kita tahu.
Mungkin sewaktu kita dah tua nak mati baru kita tahu. Rupanya Allah ambil tiga-tiga tu sebenarnya itu baik untuk kita. Tapi masa kita kehilangan, kita kata itu buruk untuk kita. Ya, jadi terima, itu beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda masuk isyak ya. Kita berhenti sekejap ya. Boleh kita sambung? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung semula insya-Allah. Yang terakhir tadi kita sebutkan tentang beriman, ya, beriman lelaki dan orang yang beriman perempuan. Jadi 6 rukun iman. 6 rukun iman itu bukan Kementerian Pendidikan yang buat, bukan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan yang buat. Macam mana datang rukun iman dan rukun Islam, tuan-tuan perempuan? Yang hari ini anak-anak kita kalau belajar JKOF, dalam buku muka surat pertama adalah rukun iman, rukun Islam. Betul dek? Betul? Masya Allah, tengok. Ya katanya. Ya, rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. Rukun Islam ada? Siapa yang bagi jadi 5 jadi 6? Seorang lelaki datang bertemu dengan Nabi sewaktu Nabi bersama para sahabat. Lelaki ini Nabi tak kenal, sahabat-sahabat pun tak kenal, bukan orang situ, tak biasa jumpa. Tapi bila dia datang jumpa Nabi, dia duduk menghadap Nabi, punya dekat sampai belaga lutut dia. Tangan dia letak atas paha Nabi. Rapat sungguh ya. Jadi akhirnya dia kata pada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, ceritakan aku apa itu Islam. Jadi Nabi kata Islam itu syahadah, solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat dan menunaikan haji. Sadaqta ya Muhammad, engkau benar wahai Muhammad. Kemudian dia kata lagi, akhbirni anil iman, ceritakan aku apa itu iman. Jadi kata Nabi, beriman itu beriman kepada Allah, kepada kitab Allah, kepada malaikat Allah, kepada Rasul Allah, kepada qada dan qadar Allah, kepada hari akhirat. Sadaqta ya Muhammad, engkau benar wahai Muhammad. Maknanya rukun iman dan rukun Islam itu datang daripada peristiwa ini. Ya. Kemudian ditanya lagi yang terakhir, ini yang kita selalu lupa ni. Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, khabarkan, ceritakan aku apa itu ihsan. Pernah dengar ihsan? Ada orang letak nama anak dia Ihsan kan? Ihsanuddin, Muhammad Ihsan. Ihsan itu apa? Kita jadi belas ihsan. Ihsan itu kata Rasulullah kepada lelaki yang bertanya ini, kita buat sesuatu, kita solat dan seolah-olah kita solat, kita nampak Allah sedang memandang kita duduk depan sejadah kita, depan tempat solat kita. Itulah macam mana solat yang ihsan. Jadi macam mana sifat ihsan ini? Sempurna, menyempurnakan, buat yang terbaik. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Berbuat yang terbaik, itu ihsan. Jadi kata lelaki ini, sadaqta ya Muhammad, engkau benar wahai Muhammad. Siapa lelaki ini? Malaikat Jibril yang menyamar sebagai seorang manusia dengan rupa lelaki. Datang just nak tanya Nabi, nak test Nabi ni, nak pergi berdakwah ni, nak pergi sampai ke Habsyah, nak pergi sampai ke Madinah. Betul ke hak dia nak menyampaikan ini? Jadi Jibril datang dulu tes. Sadaqta ya Muhammad, sadaqta ya Muhammad, sadaqta ya Muhammad. Engkau benar, engkau benar, engkau benar. Jadi hak ni yang kita letak jadi rukun iman kita sebut. Tetapi rukun iman itu sebenarnya cara beriman. Ya, rukun Islam itu cara menjadi orang Islam yang sempurna. Itulah dia. Jadi mukminin, mukminat, selesai. Apa yang ketiga?
qanitin qanitat, orang yang taat lelaki dan orang yang taat perempuan. Maknanya perempuan yang taat, lelaki yang taat. Taat kepada siapa? Mestilah taat kepada Allah dan Rasul. Jadi nak taat itu macam mana nak buat? Sempurna rukun Islam, sempurna rukun iman, insya-Allah kita jadi orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Yang keempat, tak ingat dah? Was-sadiqina was-sadiqat. Apa itu sadiqin, sadiqat? Orang lelaki yang benar, orang perempuan yang benar. Ini kan nak masuk syurga ni, kena jadi orang yang benar. Tak boleh jadi orang yang berbohong. Berbohong itu semudah kita berkongsi berita yang kita tidak tahu sahih atau tidak sahih. Walaupun berita itu adalah sekeping ataupun sebuah hadis katanya dari Nabi, tapi sebenarnya ia bukan hadis. Tapi kita sampaikan niat kita nak berkongsi ilmu, tapi dia bukan hadis, maka itu adalah pendustaan. Tidak jadi orang yang sadiqin sadiqat. Jadi Masya Allah, kita kena betul-betul cek. Betul-betul saya mak kita nak cakap ni, kita berfikir mesti benar, perasaan kita benar, kata-kata kita benar. Macam mana nak berfikir benar? Maknanya kita bersangka dengan orang, kena bersangka dengan sangkaan yang kita pasti benar. Kalau tidak, jangan bersangka-sangka. Tuan-tuan boleh kalau bawa kereta duduk lane laju, kita kena lane kanan ke lane kiri? Kalau laju kanan kan, nak potong lane kanan. Tiba-tiba ada kereta di lane kanan, dia bawa 60, duduk lane kanan. Dalam hati kita kata apa? Ni mesti orang Kelantan tak pernah mari KL. Pasal apa? Konon-kononnya Kelantan tak ada highway. Sedaplah dia kata kat kita kan, ni orang Kelantan ni tak pernah mari highway, ni tak tahu ni nak laju gini duduk lane tengah ke duduk lane mana, nak potong tak tahu, ni duduk sini. Itu apa sangkaan itu? Itu sangkaan yang tidak benar. Apa sangkaan yang benar? Tidak ada sangkaan yang boleh jadi benar. Sebab itu jangan bersangka-sangka. Ya, jadi kalau tengok orang bawa kereta, apa yang kita fikir? Alah, mungkin orang ni sakit perut, jadi biarkan dia. Jangan horn dia, jangan duk beam dia, jangan cucuk dia. Kalau boleh potong kiri, kita potonglah kiri dalam keadaan selamat. Tapi kalau boleh horn sikit, bagi isyarat bahaya ni, perlahan sangat duduk lane kanan ni, betul tak? Bahaya juga. Tapi jangan bersangka-sangka, sebab itu boleh menjadikan kita ini orang yang ada ciri-ciri tidak benar. Ya, kemudian lepas sadiqin sadiqat, sabirin sabirat. Nak kena jadi orang sabar pula. Macam mana nak jadi orang sabar? Sekarang kan suami-suami dia tunggu isteri dia shopping, dia sabar atau tidak sabar? Sabar, sebab dia tunggu sambil main Facebook. Dia tak macam dulu. Kalau dulu tunggu setunggu-tunggu, kan? Lambat sikit. Ini kita dah masuk kereta, dia tak jalan lagi. Oh, nak jawab mesej dulu. Dari tadi jawab mesej tak habis-habis lagi kan? Kan kita dah masuk dan dia tak jalan-jalan juga. Maknanya dia tak kisah menunggu 3 jam. Jadi hari esok, hari Sabtu, ajak suami pergi shopping. Pergi nilai 3, lepas tu pusing habis 3 jam biar dia duduk dalam kereta seorang-seorang. Ya, sabirin sabirat, jadi orang yang sabar. Seorang ibu pernah bertanya pada saya. Ya, dia kata anak 4 orang, ibu ini ya seorang ibu yang dah berumur. Anak solonya dah 40-an, 47. Anak nombor 2, nombor 3, nombor 4 hampir 30 tahun, semua dah kahwin. Dia kata, ustazah, makcik, anak-anak semua daripada kecil khatam Quran. Masuk sekolah rendah, sekolah agama. Sekolah menengah, sekolah agama. Masuk universiti, aliran agama. Jadi boleh agaklah keluar jadi apa. Tetapi pada makcik, 4 anak makcik, semuanya belum lagi menjadi orang baik. Dan makcik tak tahulah, adakah makcik ini tak sabar. Ya, makcik rasa makcik dah bagi semua dah cukup lengkap, tapi yang perempuan tidak jadi isteri solehah.
Yang lelaki tidak jadi suami yang soleh, tidak juga menjadi anak yang soleh-solehah pada makcik dan pakcik. Jadi saya kata, apa lagi yang tak cukup makcik? Oh, itulah, ya, tak solehah pada suami, tak soleh pada isteri. Jadi saya kata, makcik kena pesan lagi lah, kena tegur lagi, kena peringatkan lagi. Takkan nak tegur lagi? 47 tahun dia kata. Makcik bentuk dari dalam perut sampai sekarang 47 tahun, maknanya 48 tahun dah makcik dah didik. Kalau pada makcik 48 tahun itu mungkin lama, tetapi di sisi Allah, Allah nak makcik sabar 80 tahun. Mungkin untuk menjadi orang yang untung. Orang untung macam mana? Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Bukan Allah kata 30% manusia dalam kerugian, atau 50% dalam kerugian, atau 10%, dan tak. Manusia seluruhnya dalam kerugian. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu, kecuali orang yang, Masya Allah, tengok ada panel kedua, yang beriman dan beramal soleh. Nih anak-anak kafah. Illal ladzina amanu, yang beriman, wa amilus solihat, yang beramal soleh, wa tawassaw bil haq, yang berpesan-pesan dengan kebenaran, wa tawassaw bis sabr, yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi saya kata makcik, Allah kata nak semua orang rugi, tapi ada yang beruntung. Siapa? Yang beriman, beramal soleh, berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi siapa adik selalu pesan-pesan pada adik? Mak ke ayah? Kejap mak, kejap ayah. Okeylah, dua-dua lah tu, bagus. Ya, mak lah yang selalu pesan-pesan pada anak. Mak lah yang selalu kena sabar. Jadi saya kata pada makcik tu, 48 tahun makcik dah rasa lama, tapi mungkin tak cukup untuk menjadikan makcik istimewa di sisi Allah. Nak jadi orang yang berkecuali daripada yang rugi. Jadi teruskan. Ya Allah, kenapa makcik tak pernah tahu? Kenapa makcik tak pernah fikir? Kenapa makcik tak pernah rasa bahawasanya pesan-pesan dengan benar, pesan-pesan dengan sabar itu sangat dekat dengan hidup makcik? Patutnya makcik tak mengeluh, patutnya makcik tak merungut. Kenapa sampai umur 47 anak ini masih tak dengar kata? Rupanya sebab itu Allah nak masukkan makcik ke syurga, supaya anak makcik kekal begini, supaya makcik terus berpesan, supaya makcik terus sabar. Jadi akhirnya makcik tu kata, tak apalah, makcik akan hadap sampai mati apapun perangai anak-anak makcik, dan makcik akan terus bagi nasihat. Saya kata, makcik, bersyukurlah ada anak-anak yang masih belum soleh. Bukan bermakna orang yang ada anak yang soleh itu tidak boleh bersyukur, tetapi itu semua takdir baik dan takdir buruk yang di sisi Allah semuanya baik. Ya, dengan syarat kita menerima dengan sabar dan redha. Jadi lepas itu, perempuan sekalian, saya cerita juga kepada ibu-ibu yang lain. Ibu-ibu yang lain pula rasa samalah dengan saya juga. Tapi sebelum ini saya rasakan itu satu bebanan, selepas ini saya rasakan itu satu asbab untuk saya menjadi orang yang solehah. Faham kan? Kalau faham, habis dah lah. Sabar. Orang lelaki pun kena sabar, orang perempuan pun kena sabar. Selepas sabar, khasyi'in khasyi'an. Itu apa? Khusyuk. Khusyuk itu macam mana? Kalau tanya anak saya, khusyuk itu solat pejam mata. Kalau solat tengok depan itu tidak khusyuk. Jadi kalau membaca khusyuk macam mana? Pejam mata? Tak pula kata dia. Kalau baca pejam mata bukan khusyuk, itu tidur. Jadi macam mana membaca yang khusyuk? Macam mana makan yang khusyuk? Macam mana berdoa dengan khusyuk? Macam mana memandu kenderaan dengan khusyuk?
khusyuk itu ihsan. Ingat tadi lelaki itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Wahai Muhammad, kabarkan kepada aku apa itu ihsan. Nabi kata, kalau solat seolah-olah Allah berada di hadapan kita. Jadi sikap khusyuk, sifat khusyuk itu buat apa-apa kita ingat Allah sedang memandang. Jadi khusyuk itu bermakna buat apa yang Allah suruh, buat dengan terbaik. Terbaik macam mana? Terbaik Khadijah bersedekah. Macam mana Khadijah bersedekah dengan sedekah terbaik? Kita sedekah juga tapi tak macam Khadijah. Khadijah mana ni? Isteri Rasulullah. Nama kan ingat Khadijah mana duduk dekat belakang masjid ni? Tak. Isteri Nabi. Khadijah ini kaya ke miskin? Orang kaya. Sewaktu perempuan-perempuan yang lahir ditanam hidup-hidup, dibunuh hidup-hidup, keluarga Khadijah apabila menerima Khadijah lahir daripada ibunya, mereka menjadikan Khadijah wanita yang luar biasa. Keluarganya adalah hartawan yang mengusahakan perniagaan marmar, kaya raya. Mereka menjadikan Khadijah wanita yang bijaksana dalam perusahaan, melawan arus pada masa itu. Tapi orang kaya, siapa peduli? Ya, melawan arus pada masa itu, dan jadilah Khadijah sebagaimana Khadijah yang kita kenali sewaktu Khadijah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada segala-galanya. 1/3 perbendaharaan Mekah itu milik Khadijah. Kayanya Khadijah. Tetapi sewaktu meninggal dunia, Khadijah tidak punya apa-apa. Setelah semua hartanya diberikan kepada jalan agama. Tetapi Khadijah bertanya kepada Rasulullah di saat akhir hayatnya. Kata Khadijah, tidak ada apa lagi yang mampu diberikan kepada perjuangan agama ini. Tetapi kalau perlu, ambillah tulang temulangnya ini, jadikan pedang untuk perang. Tak ada harta nak bagi dah, tapi tulang masih ada dalam tubuh ini, masih ada tulang. Ambil kalau perlu untuk dijadikan senjata perang. Sedekah Khadijah yang ihsan. Sedekah kita ikhlas pemujudah. Ya, ikhlas pemujudah. Tetapi itulah level penghulu syurga. Dan Khadijah itu penghulu syurga. Sayyidatu nisa'i ahlil jannah arba'. Penghulu syurga di kalangan wanita itu ada 4 orang. Siapa mereka? Maryam, wa Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa Khadijah bintu Khuwailid, wa Asiyah bintu Mazahib. Salah seorangnya adalah Khadijah. Lihat bagaimana penghulu syurga bersedekah, dan bandingkan dengan kita bersedekah. Dengan anak pun kadang-kadang berkira, apatah lagi menantu, apatah lagi cucu, apatah lagi jiran-jiran, apatah lagi orang yang kita tidak kenal. Tetapi Khadijah ihsan. Itu contoh khusyuk. Boleh nampak kan? Itu khusyuk. Selepas khusyuk, mutasaddiqin, mutasaddiqat, iaitu orang lelaki yang bersedekah, orang perempuan yang bersedekah. Inilah samalah contoh yang saya sebutkan tadi, bersedekah itu. Tak ada duit nak sedekah, kita sedekah apa? Sedekahlah tenaga kita. Datang ke surau Jumaat Asyakirin, tengok-tengok, langsir ni sengit, mai kita betulkan. Dah tercabut dia punya apa tu, sangkut dia tu kan. Kita pun marilah kita tolong baikilah, pasang aja balik, sedekah. Kemudian rasa macam ada vacuum ni, kapet pun macam ada sikit-sikit apa tu, debu-debu ke apa, marilah kita vacuum, boleh kot, sedekah. Kita datang masjid, orang ramai di belakang kita, masuk dulu buka pintu,
kita pun tolong pegang pintu supaya semua orang boleh masuk. Itu sedekah. Ya dek, itu sedekah. Jadi mencari peluang menjadi orang yang bersedekah setiap masa dalam hidup kita. Kemudian seterusnya, Shaiman, orang lelaki yang berpuasa, orang perempuan. Ini puasa sunat, bukan puasa yang wajib. Puasa wajib masuk dalam Islam tadi ya. Jadi puasa sunat, kita puasa sunat sekurang-kurangnya berapa kali sebulan? Kalau hari putih berapa hari? 3 hari. Kalau Isnin, Khamis 2 kali seminggu. Ikutlah puasa yang mana pun, puasa sunat. Kalau kita sudah tidak rasa sulit untuk mengerjakan puasa sunat, maka itu sudah tanda kita semakin dekat. Dekat dengan siapa? Dekat dengan Allah. Adik puasa sunat tak? Puasa wajib? Masya Allah. Kita pun dulu masa besar ni tak puasa sunat perempuan. Tapi bila dah umur macam sekarang, puasa sunat tu rasa tak buka puasa pun tak apa dah. Tapi kena buka puasa ya, supaya kita menjadi umat yang wasat, tidak keterlaluan. Tak buka puasa itu tidak wasatiyah. Kena buka menjadi umat yang sederhana ya. Jadi setelah kita puasa sunat, apalagi yang Allah pesan, wal hafizina furujahum wal hafizat, menjaga kehormatan diri orang lelaki dan juga orang perempuan. Jaga kehormatan diri. Ya, macam mana nak jaga kehormatan diri? Jaga maruah diri, jaga keaiban diri. Ya, itu semua kita maklum. Dan yang terakhir, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Ingat Allah banyak-banyak, baik orang lelaki, baik orang perempuan. Cara ingat Allah macam mana ya? Kita tak boleh bayang rupa Allah. Macam mana nak ingat Allah? Kalau ingat mak, kita boleh bayang muka dia masa ni dia tengah buat apa ya. Kalau dia tengah makan, kita boleh bayang dia tengah makan kat mana, atas kursi mana, pukul berapa. Ya, kita boleh. Tapi bukan itu ingat pada Allah. Bukan membayangkan wajah Allah, tidak. Ingat Allah bermakna sentiasa berzikir. Sentiasa berzikir. Jadi kalau orang suara sedap, lagilah dia banyak berzikir. Suka dengan suara sendiri, betul? Jadi antara waktu yang kita paling mudah nak berzikir adalah waktu kita tak buat apa-apa ni. Waktu kita mendengar macam ni kan, sambil-sambil dengar, sambil-sambil berzikir. Ataupun bawa kereta, tengah-tengah bawa kereta berzikir. Tak nak berzikir, pasanglah lagu-lagu zikir. Sekurang-kurang kita tidak berzikir, kita mendengar orang berzikir. Ya, supaya apa? Supaya setiap saat dalam kita hidup ini tidak ada saat-saat yang rugi. Saat rugi ni duduk saja, tak tahu nak buat apa, tengok kipas, lepas tu tengok kapet, garu-garu sikit kan, tak ada nak buat apa, rugi sungguh. Sedangkan waktu itulah waktu kita paling lapang untuk ingat pada Allah. Jadi berzikir. Kemudian itulah yang terakhir, cukup 10. Akhirnya apa jadi? Akan diampunkan dosa, wa ajran azima, dan diberi dan diberi pahala yang besar, yang banyak. Dan akhirnya ke mana? Ke syurga. Tapi ada pantang. Ada pantang dia ya. Pantang dia apa? Kata Muaz bin Jabal, nak habis dah ni, nak habis dah. Tapi pukul 10 ustaz kata tadi. Kau tak berapa nak angguk dah. Kata Muaz bin Jabal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kabarkan kepada aku satu amalan yang membolehkan aku masuk syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Bagi tahu ya Rasulullah. Kata Nabi, menyembah Allah dan engkau tidak menyekutukan Allah. Puasa, solat, zakat dan haji di Baitullah. Lalu Nabi tambah, mahukah engkau aku khabarkan apakah pokok kepada amalan-amalan kita?
tiang kepada amalan-amalan kita dan kemuncak kepada amalan-amalan kita. Jadi sudah tentu Muaz kata nak tahu. Ya, maknanya walaupun kita buat yang 5 tadi rukun Islam, tetapi ada tiang dia, ada tunggaknya itu. Ya, apakah pokoknya kepada amalan-amalan tadi? Yang pertama, mesti Islam. Kalau sedekah tidak Islam, tak masuk. Kalau buat haji tak Islam, tak jadi. Puasa 30 hari bulan Ramadan tapi dia tidak Islam, maka tidak termasuk kategori masuk syurga ni. Ya, itu pokoknya. Apa tiangnya? Tiangnya adalah solat. Kalau bayar zakat lebih daripada yang sepatutnya tetapi tak solat, tak jadi. Menunaikan haji 3 kali dalam hidup dia tetapi balik haji tidak solat, maka tak jadi. Sebab solat itu tiang kepada nak masuk syurga. Kemudian apakah kemuncaknya? Kemuncaknya ialah dalam kita nak buat 5 tadi, kita mesti berjihad. Berjihad melawan hawa nafsu, berjihad melawan iblis dan syaitan. Jadi kalau tidak ada kemuncak ini, kita payah nak buat yang 5 tadi. Tengok jam dah masuk maghrib, tapi nantilah baru masuk. Duk nanti terlelap. Lepas terlelap bangun pukul 11 malam. Apa jadi dengan maghrib? Kenapa dia tak terus bangun untuk solat? Sebab dia tidak percaya melawan hawa nafsu. Sebab dia tidak ada kemuncaknya kepada amalan yang Nabi kata. Pokoknya mesti Islam, tiangnya mesti solat, puncaknya mesti jihad. Kemudian ditambah lagi, mahukah engkau tahu wahai Muaz, apakah kunci kepada semua ini? Tak ada kunci tak boleh buat. Apa pula kuncinya? Nabi tunjuk kepada lidahnya, kepada lidah Nabi, Nabi tunjuk lidah dan Nabi kata, jaga ini baik-baik. Apa dia? Jaga lidah itu baik-baik. Jadi kata Muaz bin Jabal, ya Rasulullah, apakah kami akan dituntut kerana berkata-kata dengan lidah? Adakah kata-kata kami ini akan dihitung? Ya, Nabi kata apa? Tidak akan dicampakkan ke dalam neraka wajah dan batang hidung seseorang manusia itu, melainkan kerana hasil tutur bicara mereka. Maknanya 5 tadi kita buat, dengan pokoknya kita sudah Islam, dengan tiangnya kita sudah solat, dengan kemuncaknya kita sudah berjihad nak buat semua itu, tetapi lidah kita tidak terjaga, maka akhirnya juga ke neraka. Ini pantangnya. Ya, 10 tadi kita buat, jaga pantang ini, maka insya-Allah Allah permudahkan kita. Ya, jadi itu jalan yang mudah. Selebihnya itu apa-apa saja tuan-tuan perempuan nak buat, teruskan yang baik-baik. Tapi jangan sibuk dengan perkara yang lain kalau 10 ini tidak kita dahulukan. Sebab kita tetap akan jadi orang yang membuang masa dalam hidup kita. Ya, kerana di dalam di suatu waktu, sewaktu orang beratur untuk dicampakkan ke dalam neraka, apa malaikat-malaikat katakan? 80 tahun hidup kamu di dunia tetapi hanya setengah hari sahaja yang bermanfaat. 80 tahun hidup di dunia hanya setengah hari yang bermanfaat. Macam mana setengah hari? 80 tahun pergi umrah 2 kali, 28 hari. Pergi haji sekali, 44 hari. Solat jemaah lagi. Puasa bulan Ramadan 30 hari sebulan, darablah dengan 60 tahun. Ataupun 80 tahun atau 70 tahun. Macam mana jadi setengah hari sahaja yang dihitung? Kerana yang lain-lain itu semuanya dilakukan bukan kerana
Allah. Tidak, bukan kerana Allah, kerana yang lain-lain. Kerana manusia, kerana takut orang kata, kerana takut mak marah. Ya, jadi itulah kenapa hidup ini perlu ada strategi untuk menjadi ahli syurga. Ya, jadi saya rasa boleh Ustaz sekadar itu. Ya, mudah-mudahan yang saya mahukan adalah peringatan untuk diri sendiri. Tapi kalau ini boleh menjadi peringatan kepada tuan-tuan, puan-puan, maka sayalah orang yang paling bersyukur. Ya, dan ingatlah apabila seorang lelaki pulang dari Syria, ya, dan mengatakan kepada Nabi, di Syria aku melihat orang-orang di sana menyembah pembesar-pembesar dan menyembah orang-orang alim. Kenapa kita di sini tidak menyembah engkau wahai Rasulullah? Jadi jawab Nabi, kerana tidak ada manusia yang boleh menyembah manusia. Sekiranya manusia boleh menyembah manusia, aku akan perintahkan setiap isteri itu menyembah suaminya, bukan aku, menyembah suaminya. Jadi boleh kita faham apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah? Begitu sekali ketaatan manusia ini kepada suami, ketaatan wanita dambaan syurga itu kepada suami, tetapi suami itu suami yang soleh. Ya, jadi insya-Allah kita sama-sama perbaiki. Kalau statusnya seorang suami, jadi yang terbaik, yang soleh, supaya kita boleh menjadikan isteri kita solehah. Ya, jadi mudah-mudahan semuanya menjadi dambaan syurga. Ini kenapa sampai ke depan ni? Ya, sikit sampai ke depan, tapi Masya Allah tidak mengganggu langsung. Nampak sangat anak-anak ini anak-anak soleh. Mak ayah ada? Tak datang mak ayah? Ha? Bagaimana? Kat rumah. Nanti balik ceramah dekat mak ayah, ya. Allah, ini hebat, ya. Masya Allah. Jadi tuan-tuan perempuan, saya minta maaf banyak-banyak jika ada terkasar bahasa, terlanjak tutur kata. Tidak ada saya mengata sesiapa, semuanya adalah kerana mencari redha Allah semata-mata. Jadi mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan ada ruang masa kita bertemu semula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.